Di situlah masjid yang mula-mula Nabi bina, Masjid Quba, yang pada hari ini kita duk pi. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibina atas dasar-dasar takwa. Masjid dulu yang Nabi bina. Sebab apa? Sebab di masjid lah kita boleh membentuk kerohanian, kita boleh membentuk kepribadian, kita boleh membentuk akhlak manusia. Di mana? Masjid. Kita walaupun kita hoha-hoha di luar, masuk dalam masjid, kita akan menjaga adab dia. Sebab tu Nabi dia tak pentingkan pembinaan benda-benda lain. Menara pencakap langit pun Nabi tak inginkan lagi. Nabi tak inginkan pentadbiran yang menara-menara ni semua Nabi tak penting. Yang pentingnya bagi Nabi adalah pembinaan masjid itu sendiri. Sebab tu masjid adalah berperanan dalam menyatu padukan umat manusia. Ada orang kata kat saya, penceramah lah ni semua kaki politik, masuk dalam masjid duk kira bercakap pasal politik. Politik apa ke benda kita bercakap ni tentang soal peranan masjid. Depa duk kata ustaz-ustaz lah kena tarik supaya umat Islam bersatu. Ya, saya suruh bersatu di bawah tiket Islam, saya suruh bersatu di bawah syariat Islam, saya suruh bersatu dalam menegakkan kalimah Allah. Ya, saya suruh. Tapi hak duk tolak Islam pada hari ni orang apa? Orang Islam yang tak setuju dengan dasar polisi yang dibawa oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah umat Islam. Yang tak semayang pada hari ini siapa? Umat Islam. Yang minum arak pada hari ini siapa? Umat Islam. Semuanya umat Islam belaka. Tu nak bersatu macam mana umat Islam kalau perintah yang Allah Ta'ala suruh pun dia tak buat? Ni sebab tu kita pada hari ni, kalau kata kita tengok Nabi, dia mula-mula sampai di bumi Madinah, masjid yang Nabi bina adalah Masjid Quba. La masjidun ussisa 'ala taqwa. Masjid yang dibina atas dasar-dasar takwa. Awak tak Islam lagi kah kita? Mereka kata masjid kita dibina di merata tempat, sekolah-sekolah agama dibina di merata tempat. Nak semayang pun mudah, nak berceramah pun mudah. Ya, saya nak jawab balik. Dengar elok-elok. Tak, pasal lah ni banyak sangat orang duk mempersoalkan benda tu. Dengar elok-elok. Listen carefully. Hari ni masjid memang dibina, tetapi zaman Nabi SAW juga ada orang yang membina masjid yang bernama Masjid Dirar. Masjid Dirar juga dibina berhampiran dengan Masjid Quba. Siapa bina Masjid Dirar? Orang Islam. Siapa yang bina Masjid Dirar? Bantuan daripada kerajaan Rom pada waktu tu. Sebab waktu berlaku hijrah Nabi SAW, kerajaan yang paling kukuh adalah kerajaan Parsi dan kerajaan Rom. Kerajaan umat Islam masih duk goyah lagi pada waktu tu. Sebab tu mereka hantar macam-macam bantuan kononnya kepada umat Islam, nak membantu umat Islam. Tapi ada Islam yang munafik. Mereka kata nak berceramah lah ni mudah. Siapa yang kata nak berceramah mudah lah? Kalau ustaz bercakap lebih sikit, agak nak menegur itu kurang cantik sikit, benda yang dibuat tadi tak berapa nak elok, ustaz tadi kena gam. Mereka tulis macam-macam kat saya tengok macam-macam. Dalam handphone pun duk masuk. Sari-sari mesej duk masuk ni. Sebab tu saya jarang layan. Sampai kadang-kadang satu hari 150 mesej. Kalau kata saya nak angkat telefon dengan nak jawab mesej ni, pakai tak buat kerja lain lah, telefon pakai duduk kat tepi telinga, tak buat apa dah. Sebab tu kita pada hari ni kalau kata kita nak layan benda-benda yang macam ni, dakwah akan terhenti, dakwah akan tumpul, maka akan matilah jenis passion dakwah ni tadi. Takkan kita pada hari ni, memang kita nampak masjid itu didirikan atas dasar apa masjid itu didirikan? Cuba renung balik.
Sampai semayang jemaah pun tak berapa nak ada orang. Kita pembinaan masjid, ya, tapi bagaimana kita nak menghimpun umat manusia supaya bersatu di bawah satu bumbung tadi ni? Tuan-tuan cuba tengok, mereka kata dekat saya, hang pun satu, apa nama ni, satu apa pun tak tahu, mereka tulis dalam Facebook tu, mereka kata apa nama, duk pergi bagi Cina pimpin negeri, hang buat apa? Kata lu tu kat saya ni, tak apa, daripada bagi kat Melayu pun, Melayu tak mau nak buat kuliah. Lah ni di Pulau Pinang ni tuan-tuan, kuliah satu hari duk masuk WhatsApp dekat saya ni, dekat sahabat kita, dekat tuan-tuan yang ada WhatsApp apa semua. Satu hari di Pulau Pinang 60 kuliah paling kurang. Kita pandai cari dengan kita tak pandai cari. Masjid belah tanah besar pun ada, masjid belah pulau pun ada. Sat lagi depa kata saya cakap politik. Politik ni maknanya saya cakap atas nama parti ni, saya tak sebut apa-apa. Tu kena faham. Kita matlamat kita nak sedarkan masyarakat. Yang tu tanggungjawab kita. Tapi baru ni kawan saya seorang ustaz yang cukup popular, dia tak dibenarkan oleh satu menteri besar untuk memberikan ceramah di sebuah masjid. Apa ni? Dia ustaz, dia nak menyampaikan dakwah dia, tapi tak dibenarkan atas alasan-alasan yang tertentu. Hai, hari ni nak cakap apa yang mudah di Malaysia, melainkan cakap kena ampu. Angkat, kena angkat, kena angkat, kena lambung, kena lambung, kena angkat. Lagu tu ustaz-ustaz lah. Saya duk ingat, kalau kata saya berhenti pun, saya duduk dalam rumah pun orang kata juga. Tuan-tuan ingat orang tak kata? Sampai tak keluar daripada rumah, duduk dalam rumah, kelebek pun tak tahu. Pun orang kata. Mai berceramah mulut lancang sikit pun orang kata. Nak fikir ke orang kata ni kita tak buat kerja lah. Nah, maka kita buat apa yang kita mampu. Sebab saya nak ingatkan, masjid yang Nabi bina bukan tujuan dia sebagai satu monumen untuk dikenang-kenang, sebagai monumen untuk dibangga-bangga. Hari ini saya nak tanya, berapa banyak masjid yang didirikan membazir macam tu saja? Kuliah tidak ada. Alangkah seronoknya kalau kata seluruh Malaysia ni tadi ada kuliah di setiap penjuru-penjuru masjid. Bergemanya kalimah Allah diserukan antara Maghrib dengan Aisyah. Di Pulau Pinang tak ada. Di Pulau Pinang you nak berdakwah, you berdakwah lah. Tidak ada halangan. Antara negeri yang sedang membangun daripada sudut dakwah, negeri Selangor dan negeri Pulau Pinang. Hak lain tu memang dah macam Kelantan, memang dah subur dengan ilmu dah. Tapi antara yang sedang membangun ni yang kita ndak seronok dak pengajian lah. Saya pun tak pernah sangka kata kuliah duha akan mai ramai lagu ni. Dulu masa mula-mula kita mai, berapa orang saja. Sebab tu kita pada hari ni orang lah semua nak kepada pengajian. Di mana pengajian itu? Di masjid, di rumah Allah. Sebab itu masjid kita perlu pelbagaikan, himpunkan masyarakat dalam masjid.